Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min du'a'in la yusma', min 'aynin la tadma'. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina fatahan qariba ya fattah ya 'alim. Allahumma aftah 'alaina fi al-aqliyati wal naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحج على تمسك بكتاب الله والسنة ورسول الله باتباع وجه الله ومرضات وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kurnia rahmat, kasih sayang dan cintanya kepada kita, dizahirkan kesan daripada kasih sayang daripada sifatnya itu sehingga kita diundang dan dijemput untuk berada di dalam rumahnya dan dipilih untuk berada di dalam majlis ilmu, dimasukkan ke dalam sebuah taman daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di mana Allah memasukkan kita ke dalam taman surga di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita untuk menuju ke taman surga yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memudahkan pengajian kita, iaitu Bidayah dan Hidayah, kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali yang telah sekian lama kita terhenti sejak daripada sebelum masuknya bulan Ramadan, dan alhamdulillah hari ini dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita berpeluang dan diberikan taufik hidayah untuk menyambung pengajian kitab ini. Dan sebelum itu mari kita bacakan umum kitab daripada Imam Ghazali rahmatullah alaihi dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita keberkatan ilmu, mencampakkan dalam kita kefahaman cahaya ilahi, nur ma'rifat bagaimana yang Allah Ta'ala telah mengaturkan kepada Imam Ghazali. Mudah-mudahan ini kita dituarkan ke dalam jiwa kita di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh alam ini untuk manusia mendapat ilmu daripadanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ciptakan diri insan itu adalah sebagai dalil wujudan Allah Subhanahu wa taala, dan supaya manusia mengenal dirinya. Dan dengan mengenal diri itu dia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana manusia melihat dan memandang kepada alam ini sehingga dia dapat mengenal siapakah pencipta alam, dapat mengenal kebesaran dan kehebatan pencipta alam ini. Kerana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pokok bukan untuk kita memandang pokok sebagai pokok, untuk memandang gunung sebagai gunung, untuk memandang laut sebagai laut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan gunung ganang, bukit bukau, lautan, bumi yang terhampar, pokok, kayu-kayan, tumbuh-tumbuhan, haiwan, segala
adalah supaya manusia memandang siapakah pencipta daripada ini semua. Jika seseorang itu melihat pokok seperti mana kera memandang pokok, maka pandangannya itu tidak memberi manfaat kepada kerohanian. Kerana manusia ini dibekalkan di dalam dirinya kerohanian, roh, akal, juga Allah Ta'ala kurniakan kita hati yang dengan kita dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak memandang langit hanya seperti langit, kita memandang langit dengan bintang-bintangnya. Demikian kera juga memandang langit sedemikian rupa, memandang pokok dengan daun-daun yang berwarna hijau, dengan ranting-rantingnya, dengan dahannya, dengan batangnya. Pandangan yang seperti itu juga dipandang oleh sekian hewan-hewan yang lain. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang terbaik di atas dunia ini, di dalam alam ini, dan Allah Ta'ala telah bekalkan kita dengan hati, dibekalkan dengan akal, yang diberikan roh yang berasal daripada alam arwah yang pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pandangan kita di alam dunia ini kepada ciptaan dan kejadian dan sudah tentu tidak sama seperti mana haiwan-haiwan ataupun ciptaan-ciptaan yang lain memandang kepada alam ini. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah hantarkan dan putuskan kita di alam dunia ini dalam masa yang singkat supaya kita memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana hati kita memandang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga apabila memandang gunung, kita tidak memandang gunung sebagai gunung, tetapi memandang gunung tembus sehingga siapa di sebalik gunung tersebut yang menciptakannya, yang mendirikannya, yang memasaknya, yang meneguhkannya, yang memantapkannya, yang menjadikannya sebagai pasak dan juga paku kepada bumi ini supaya bumi tidak bergoncang dan bergoyang. Jadi kita memandang kepada langit dengan seluruh galaksinya, dengan constellationnya, dengan seluruh gugusan bintang-bintang. Kadang-kadang ternampak ada bintang yang jatuh, dinamakan sebagai kaki bintang dan sebagainya. Kemudian putaran bumi, putaran planet, bila kita mengkaji dengan lebih mendalam, akhirnya kita mendapati bahawa ianya tidak terjadi dengan sendirinya. Ia tidak berjalan, tidak bergerak dengan sendirinya. Ia pasti ada kuasa yang bergerakkan. Pasti ada suatu kuasa yang besar, kuasa yang hebat, yang mengaturkan segala-galanya, yang menyusunkan segala-galanya, sehingga segalanya berjalan dengan baik di atas sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat jarak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan di antara bumi dengan matahari, dalam keadaan matahari sentiasa bergerak mengelilingi Milky Way galaksi pada kelajuan 19 km sejam, dan kita pula bergerak mengelilingi matahari pada kelajuan 30 km sesaat. Maaf, matahari bergerak 19 km sesaat mengelilingi Milky Way galaksi. Matahari bergerak bersama dengan seluruh planet-planet yang bersama dengannya, yang dinamakan sebagai alam Bima Sakti ataupun solar system. Dan segalanya berjalan dan bergerak, dan tanpa kita berada jauh sedikit dan dekat sedikit pun dalam keadaan pergerakan yang begitu laju sekali. Kita bergerak mengelilingi matahari dengan kelajuan 30 km sesaat. Dapatkah kita bayangkan dalam masa sesaat kita bergerak sejauh 30 km sesaat? Kita tidak berbicara mengenai minit, kita tidak berbicara mengenai sejam, kita berbicara mengenai sedetik ataupun sesaat. Betapa lajunya. Dan matahari pun tidak stay still, tidak tetap di tempatnya, pun bergerak dalam
tikungan yang lebih jauh dinamakan sebagai Milky Way Galaxy pada kelajuan 11 km sesaat. Sekali lagi di sini bukan ukuran seminit ataupun sejam, ini adalah sesaat. Walhasil, dalam keadaan pergerakan demikian, kita masih berada pada jarak 150 juta kilometer daripada matahari. Kita tidak pernah terpelanting daripada matahari dan kita tidak pernah pergi dekat pada matahari dalam keadaan kelajuan yang begitu luar biasa. Saintis mengatakan jika bumi ini dia mendekati sedikit saja ke arah matahari, kita akan terbakar. Jika seinci saja kita lebih dekat kepada matahari daripada jarak yang sebenar, maka tidak akan ada tumbuh-tumbuhan di atas dunia ini, dan bumi ini seluruhnya akan jadi seperti padang pasir Sahara. Hanya beberapa inci saja dekat. Jika kita beberapa inci saja lebih jauh daripada jarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh bumi ini akan menjadi seperti kutub utara dan kutub selatan. Hanya beberapa sedikit saja dijauhkan. Dan ketetapan dan aturan ini siapa yang susunkan? Siapa yang aturkan? Kudrat siapa? Kehendak siapa? Iradah siapa? Maka saintis barat mereka mengkaji langit, mengkaji astronomi, mengkaji geologi, mengkaji oceanologi. Mereka terhenti di kajian-kajian mereka itu, yang mereka tidak dapat pergi jauh. Maka mereka terhijab. Kenapa? Kerana kajian mereka, eksperimen mereka, penemuan data saintifik yang berbentuk ilmiah dan akademik, segalanya terhenti di makhluk itu. Mengkaji langit terhenti di langit, mengkaji bumi terhenti di bumi. Orang Islam tidak. Kita boleh ambil apa yang mereka kaji itu dan jadikan dia sebagai suatu langkah, sebagai suatu alat untuk kita mengenal siapa di sebalik yang mengatur alam ini dengan begitu kompleks, dengan begitu rumit sekali. Demikian sepatutnya pandangan orang-orang Islam terhadap alam ini. Pandangannya adalah pandangan yang penuh dengan kerohanian, penuh dengan makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang sentiasa memandang ataupun dia mengkaji alam ini untuk dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya semakin bercahaya. Hatinya semakin lama semakin bersinar dan bersinar, sehingga mata hati itu sekali lagi dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia ini. Menyaksikan Allah, syuhud. Dia dapat syuhud kepada Allah. Syuhud maksudnya penyaksian. Kenapa dia perlu menyaksikan Allah di atas dunia ini? Kerana kita semua pernah menyaksikan Allah ketika di alam arwah. Baik, kita akan sambung penjelasan apa yang kita sebutkan tadi. Di dalam ibarat yang kita akan bacakan, kita berada pada muka surat 51. Kita sebenarnya sudah membincangkan mengenai doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW selepas sembahyang sunat subuh. Doa ini dibacakan selepas solat sunat subuh, sebelum dikerjakan solat fardu subuh. Jadi ada masa di antara solat sunat qabliyah dan solat fardu subuh, ada masa yang ada itu dibacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Maka dia telah menghidupkan satu sunnah Nabi SAW. Dia telah membacakan satu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dia akan mendapat keberkatan daripada doa ini. Dan doa yang dibuat di antara waktu iqamat dan juga sehingga azan, sehingga solat didirikan. Doa-doa yang dibuat di antaranya doa yang tidak tertolak. Di situ juga adalah antara waktu-waktu mustajab doa yang dipanggil sebagai waktu yang doa tidak tertolak. Waktu yang doa tidak tertolak ini adalah antara azan dan juga sehingga solat didirikan. Tadi saya sebut iqamat, bukan iqamat. Lepas iqamat terus solat. Antara azan
antara azan sehingga solat dijadikan senggang masa di antara dua perkara tersebut adalah antara waktu yang mana doa-doa manusia mustajab insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang sedang melakukan solat-solat qiyam dan lihat ada masa lagi sebelum iqamat dibunyikan, maka sibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada Allah, ya Allah, ini adalah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa doa tidak tertolak di antara waktu azan dan waktu solat. Maka dengan harapan dan kesangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyakkan doa-doa ketika itu sementara iqamat tidak dibunyikan. Baik, kita berada pada muka 51 perenggan yang terakhir. Allahumma dhal habli syadid wal amri wal rasyid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali agama yang kukuh dan perintah yang bijak. Teks ini kita telah huraikan sebelum ini. As'aluka al-amna, aku memohon keampunan di hari pembalasan dan memohon syurga di hari yang kekal. Nah, ini juga kita telah terangkan mengenai keamanan di hari akhirat. Apakah perkara-perkara yang menjadi faktor keamanan di hari akhirat. Dan kemudian kita juga telah membincangkan mengenai syurga. Kalau kita masih ingat lagi kuliah kita yang lepas, pembicaraan kita adalah berkenaan dengan syurga dan berbagai macam keseronokan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala simpankan di dalam syurga. Baik, hari ini perbincangan kita adalah kepada teks doa yang berikutnya, itu ma'al muqarrabin asy-syuhud ar-ruk'i sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahim wadud wa anta taf'alu ma turid. Apa maksudnya? Maksudnya kita minta untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin yang akan melihat kepada wajah-Mu. Di mana mereka sentiasa rukuk dan sujud kepada-Mu dan menunaikan segala janji mereka kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengasihani dan Maha Pemurah, dan Engkau dapat berbuat apa sahaja yang Engkau kehendaki. Baik, dalam terjemahan ini ada perkara yang patut diperhalusi. Yang pertama, kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan muqarrabin asy-syuhud. Al-muqarrabin, iaitu orang yang sentiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berkenaan orang yang di dunia ini yang sentiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sentiasa beramal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghampirkan dirinya kepada Allah. Tidak ada apa lain yang dituntut kecuali diinginkan keredaan Allah, kehampiran Allah, kedekatan Allah. Untuk dijauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang amat dikhawatiri dan ditakuti. Seorang yang inginkan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang inginkan kedekatan dan kehampiran kepada Allah, maka dia sentiasa berwaspada dengan perkara-perkara yang menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tercampak daripada kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Selepas al-muqarrabin asy-syuhud, terjemahan di sini yang akan melihat kepada wajah-Mu. Baik, yang akan bermaksud mungkin di akhirat maksudnya. Tetapi yang dimaksudkan juga di sini yang lebih tepat bukan yang akan sahaja, tetapi yang lebih kepada melihat Allah, memandang Allah ketika di dunia. Kerana semua ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang beramal di dunia. Al-muqarrabin iaitu orang yang takarub akan dilakukan di akhirat, dilakukan di dunia. Asy-syuhud, menyaksikan ataupun al-musyahadah, itu juga di dunia. Dan di akhirat insya-Allah manusia ramai akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala.
Ar-Ruka', iaitu orang yang sentiasa sujud. Itu juga di dunia. Ar-Ruku' yang sentiasa melakukan Ar-Ruku' di dunia. As-Sujud, iaitu orang yang sentiasa melakukan sujud di dunia. Itu maksudnya orang yang banyak solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan al-muqarrabin asy-syuhud, iaitu orang-orang yang sentiasa menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asy-syuhud, yang mana mereka mendapat syuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Sebelum di akhirat mereka menyaksikan Allah, di dunia ini juga mereka menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita semua pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam arwah dahulu. Adakah kita pernah menyaksikan Allah? Saya ingin bertanya, adakah kita pernah menyaksikan Allah? Tak sure ataupun terlupa? Kita semua pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua pernah menyaksikan Allah. Menyaksikan ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai syahadah. Kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyaksikan Allah. Apa maksud menyaksikan? Melihat Allah, memandang Allah. Syahadah ataupun syuhud. Syuhud juga menyaksikan kesaksian. Syuhud juga dapat kata syahadah ataupun al-musyahadah, saksi menyaksikan. Penyaksian. Maksudnya semua sama, lebih kurang. Al-musyahadah, syahadah, syuhud, semua daripada root word yang sama, daripada kata dasar yang sama. Apakah dalil kita semua pernah menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan supaya manusia tidak lupa akan peristiwa tersebut, yang mana kita semua menyaksikan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah A'raf Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Ingatkanlah kekasihku wahai Muhammad kepada umatmu berkenaan dengan suatu peristiwa yang mana aku telah menjadikan seluruh manusia menyaksikan aku, wa ashhadahum ala anfusihim, aku telah jadikan mereka itu menyaksikan aku, wa ashhadahum daripada perkataan syahadah. Allah mempersaksikan kita semua kepadanya. Setelah disaksikan kita kepadanya, Allah Ta'ala menanyakan kepada kita akan penyaksian tersebut. Allah tanya, sebab dah saksi, kita dah menyaksikan Allah. Jadi Allah nak mantapkan lagi penyaksian tersebut. Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kenapa Allah tanya? Kerana Allah ingin mantapkan penyaksian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyaksikan ketuhanan Allah. Penyaksian zat yang maha indah, zat yang maha agung. Kita menyaksikan dengan mata roh kita. Bola mata masih belum tercipta lagi pada ketika itu. Kita masih dalam keadaan cahaya. Penyaksian tersebut adalah dalam keadaan kita cahaya. Bukankah aku Tuhanmu? Saksikan. Pertanyaanku kepadamu, bukankah aku Tuhan? Dan kita semua menjawab, bala syahidana, bahkan kami bersyahadah, yakni kami bersyuhud, kami bermusyahadah. Ini kami menyaksikan. Bala syahidana daripada perkataan syahadah. Dan perkataan syuhud untuk kita faham benar-benar makna syuhud, makna syahadah. Bala syahidna, bahkan kami saksikan. Saksikan apa? Apa yang kita saksikan? Kita saksikan suatu penyaksian yang agung,
Ini bukan menyaksikan perlawanan bola sepak. Ini bukan menyaksikan perorakan diraja yang hebat. Ini kita menyaksikan Allah. Allah Zat yang Maha Agung, Zat yang menciptakan kita. Ya, Allah mempersaksikan kita kepada Dia. Setelah kita menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pada alam roh, kita menyaksikan Allah, kita berdialog dengan Allah, kita sudah berbahasa, kita sudah faham bahasa, reti bahasa. Sekolah mana kita belajar waktu itu untuk kita reti bahasa Arab? Tidak semestinya perkataan daripada Allah Alastu bi'rabbikum yang ditanyakan kepada kita bahasa Arab, tidak semestinya. Tapi maksudnya kita sudah faham bahasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita telah benar-benar pada ketika itu menyaksikan Allah. Kita semua pada tahap wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu wali Allah semua mengenal Allah. Wali Allah yang syuhud, mereka mengenal dengan penyaksian. Dan itulah pengalaman ruh ketika di alam arwah. At-taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dan kami ingatkan peristiwa ini supaya tidak ada sesiapa di antara kamu yang muncul di hari kiamat nanti dengan alasan kami lupa dengan peristiwa tersebut. Supaya tidak ada seorang daripada kamu yang muncul di hari akhirat kelak dengan alasan mengatakan kami tidak pernah tahu menahu mengenai persaksian kami terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hari ini kami dibangkitkan semula dan ditanya mengenai persaksian tersebut? Ya, di akhirat kita akan dibangkitkan untuk ditanya mengenai persaksian tersebut dan bagaimana kamu menyempurnakan hak-hak dan segala elemen yang terkandung di dalam penyaksian itu apabila ketika dihantar di dunia. Dan seluruh yang kita lakukan di atas dunia ini semuanya bertapakkan dan berpijakkan kepada syahadat, kepada penyaksian tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita di atas dunia ini kerana kita yang memilih untuk memikul amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam arwah, memikul amanah syahadah ini untuk kita meningkat lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amanah setelah kita menyaksikan Allah, Allah offer satu amanah kepada makhluk-makhluk yang lain juga, tetapi mereka enggan untuk menerima. Allah Ta'ala tawarkan amanah itu kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, kepada lautan. Mereka semua tolak. Di manakah dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 3 terakhir. Bila Allah SWT merakamkan peristiwa, Allah Ta'ala tawarkan amanah tersebut, mereka semua menolak. Dan apabila ingin ditawarkan kepada manusia, kepada insan, maka insan ingin bertanggungjawab untuk memikulnya. Siapakah insan? Saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua yang memikulnya. Semua ingin memikul amanah tersebut supaya kita memperoleh darjat dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala makhluk-makhluk yang lain yang tidak mahu terima amanah tersebut, mereka akan terus kekal dalam penyaksian tersebut. Dan mereka tidak ada ujian untuk mereka, dan mereka akan dihantar di atas dunia ini dan keadaan mereka akan sentiasa faham akan penyaksian tersebut. Mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia, Allah Ta'ala lupakan penyaksian tersebut sebagai suatu bentuk ujian kepada kita. Allah lupakan tentang persaksian tersebut supaya kita mencari semula Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia. Singkap balik semula hijab-hijab dan getabir yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, supaya sekali lagi mata hati kita celik, mata rohani kita celik untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang berusaha bersungguh-sungguh bermujahadah melawan nafsunya, membersihkan hatinya, menyucikan jiwanya, maka dia akan sekali lagi menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala di alam dunia dan keadaan dia menyempurnakan segala syariat.
menyempurnakan segala syariat dan segala tuntutan-tuntutan dalam agama kita, dan dia menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan keadaan dia sentiasa muhasabah dirinya, bermuraqabah, dan sentiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatinya bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ilmu-ilmu yang dia pelajari, ilmu yang boleh membawa dia menunjukkan jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mata hati yang sedemikian akan dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyaksian kita di alam dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala kadar wajib yang perlu ada dalam diri kita adalah merasai Allah Subhanahu Wa Taala, merasai Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, dalam hati kita. Jika hati itu nanti bersih sehingga mata hatinya menyatu ataupun dapat memandang Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kurniaan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata hati yang hanya terpaku memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk sampai kepada tahap itu, kadar yang paling sekurang-kurang yang wajib untuk seseorang itu capai dalam perkara musyahadah dan perkara syahadah ini adalah hatinya merasai Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap gerak dan diam dia, setiap gerak dan diam dia, dan setiap gerak dan diam alam ini dia merasai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merasai ini adalah sifat hati. Ini adalah perbuatan hati. Ini adalah alam rohani dalam hati kita. Dan hati kita boleh merasai sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Hati kita dapat merasai sesuatu yang tidak dapat kita sentuh. Hati kita dapat merasai sesuatu yang tidak ada objek. Kerana itu hati kita adalah suatu ciptaan yang ajaib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita merasa sedih, hati kita merasa gembira, hati kita merasa hampa, hati kita merasa kecewa, hati kita merasa girang. Semua perkara itu sesuatu yang tidak dapat disentuh. Gembira, marah, panas, baran, girang, redha, boleh disentuh? Boleh keluarkan objeknya? Marah, boleh nampak marah? Gembira, boleh nampak? Sesuatu yang tidak nampak dengan mata kasar, tidak boleh disentuh, tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi boleh dirasai. Boleh dirasai dengan hati manusia. Allah nak hati kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan kita, ciptakan hati kita di dunia ini supaya hati kita merasai Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang tidak merasai Allah, dia akan merasai makhluk. Dan itu adalah salah satu daripada pintu syirik. Walaupun mungkin itu bukan syirik besar, tapi dia syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Merasa makhluk, merasa dirinya, merasa aku. Kerana tak rasa Allah, dia merasa diri, merasa keakuan, merasa anania, merasa angkuh, merasa sombong, merasa ujub, merasa riak, merasa cinta dunia, merasa cinta sakinah. Itu semua berbentuk yang tak dapat disentuh. Cinta sakinah, cinta pujian, cinta kedudukan,
cinta kehormatan di sisi manusia. Kenapa ingin datang dalam diri manusia jadi merasa kepada perkara tersebut? Kerana dia tidak merasa Allah, tak merasa Allah. Ini dia maksud sebagai zawq. Zawq maksudnya rasa. Di ilmu tasawuf ini adalah ilmu rasa. Ilmu tasawuf yang menghalang manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah ilmu rasa. Dan apabila seseorang itu merasa Allah, dia akan memberi kesan kepada dirinya sehingga akhlak Muhammadiyah akan terpancar dalam dirinya. Kerana setiap akhlak dan juga sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ia adalah berpaksikan kepada ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketauhidan yang kuat ini apa yang kita sebut sebagai merasa. Jika seseorang itu berjaya di dalam apa yang dilakukan, company-nya berjaya, syarikatnya makmur, dia dapat untung yang berlipat kali ganda. Dalam mendapat keuntungan yang besar itu, jika dia tidak merasa Allah, dia akan merasa kehebatan dirinya. Sebab apa? Dia tak merasa kehebatan Allah, yang menyebabkan dia dapat perkara apa yang dia dapat. Dia dapat capai apa yang dia dapat capai. Apabila dia merasa kehebatan dirinya, maka akan datang wujud dalam dirinya. Apakah wujud? Iaitu rasa kagum, rasa ajaib dan rasa heran dengan kehebatan dirinya. Terror, special. Pandangannya pada pandangan diri. Dia hanya memandang diri. Bila memandang diri, dia hanya merasa diri. Bila dia merasa diri, aku, maka akan datang ujub, akan datang takabur, akan datang angkuh, akan datang kesombongan, akan datang kebongkakan dan sebagainya. Dalam amal ibadah, jika tidak merasa Allah, maka dia merasa diri ini yang beramal. Aku yang soleh, aku yang beramal, aku ahli syurga, aku orang baik. Datang. Tapi bila dia boleh bandingkan dengan orang lain, takabur boleh datang. Dia tengok ilmu dia lebih baik, lebih hebat daripada orang itu. Itu jahil, gelap. Aku lebih tinggi, aku lebih hebat. Daripada segi harta dia boleh banding-bandingkan, daripada segi kepandaian, daripada segi pencapaian. Sejauh aku tengok aku sampai mana, dia sampai mana je. Dia boleh berendah, boleh banding-bandingkan dia. Orang seperti ini untuk mendapat nasihat yang baik amat susah sekali. Jadi dia merasa dirinya sudah hebat, pendapatnya yang paling terbaik, opininya itu yang paling teratas, kerana pengalamannya yang hebat, kerana ilmunya yang hebat. Aku yang hebat, kata. Siapa kau nak nasihat aku? Siapa kau nak tegur aku? Cermin diri kau dulu. Tengok diri kau dulu. Tengok keluarga kau dulu. Jadi dirinya itu kepala, tak boleh dinasihati, tidak boleh ditegur. Dia ada macam shield. Dia datang nasihat, terpatul ke orang lain. Kau tengok diri kau, kau siapa? Ini mainan iblis. Ini mainan iblis dan mentaliti yang dimiliki oleh iblis. Siapa aku, siapa dia? Permainan senior, junior, ini permainan iblis. Sujud pada Adam. Siapa dia, siapa aku? Dia tak nampak perintah sujud itu daripada Allah. Dia tak nampak perintah sujud. Dia nampak makhluk. Dia tak nampak Allah. Dia nampak makhluk. Pertama makhluk Adam, kedua makhluk dia. Siapa Adam, siapa aku? Nak kena sujud. Ana khairu minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih afdal daripada dia. Aku pun makhluk, dia pun makhluk. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api.
Dan dia diciptakan daripada tanah. Bagaimana api boleh sujud kepada tanah? Bagaimana api boleh tunduk pada tanah? Bagaimana api boleh hormat pada tanah? Tidak mungkin. Lima mana ada antasjud, wahai iblis, apa yang menghalang daripada sujud? Ananya dia mengingkari dan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia ada perasaan wujud yang tertanam dalam dirinya selama ini, yang selama ini dia hormati. Iblis asalnya Azazil, suatu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang amat terpandang, amat dihormati, amat dimuliakan oleh siapa? Bukan hanya daripada kalangan jin, kerana iblis adalah makhluk jin, tetapi kerana ibadahnya hebat, amalnya hebat, ilmunya hebat, dia dipandang mulia oleh para malaikat. Para malaikat menjadikan Azazil sebagai untuk guru, sebagai syekh. Jika ada apa-apa yang mereka ingin rujuk, mereka akan rujuk kepada Azazil. Azazil adalah nama asal bagi iblis. Jadi apabila malaikat mendapat tahu di dalam Lauh Mahfuz termaktubnya ketetapan Allah bahawa salah seorang daripada hamba yang akan terkena kutukan dan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh malaikat khawatir jika mereka lah salah seorang yang Allah Taala telah tetapkan mendapat kutukan tersebut. Maka mereka tidak tahu ke mana mereka hendak mengadu musibah yang besar mendapat kutukan dan laknat daripada Allah. Mereka berjumpa dengan tok guru mereka, syekh mereka, yang mereka sangat hormat, yang mereka gelar sebagai Tawusul Muqarrabin, meraknya orang yang taqarrub kepada Allah. Merak maksudnya menghulu kepada orang taqarrub, namanya Azazil. Mereka semua berhimpun. Siapa yang berjumpa dengan Azazil? Iblis. Siapa yang berjumpa dengan Iblis? Malaikat, para malaikat Allah. Cahaya datang menghadap kepada Azazil, minta doa. Cahaya minta doa daripada api. Api pun naik, semakin semarak api. Oh, aku hebat apa? Sampai cahaya pun datang minta doa daripada aku. Yang tahu doa mustajab berhampir. Selama ini ibadahnya rupanya untuk nafsunya, supaya dirinya dipandang, supaya dia rasa dirinya hebat. Dan didoakan para malaikat, didoakan para malaikat, dan dia tak doakan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kerana mustahil dia yang terpilih ataupun termaktub sebagai makhluk yang terlaknat, yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil. Ibadah aku hebat, amal aku hebat, kesolehan aku hebat, wara aku hebat, ilmu aku hebat, aku terpandang, aku termulia. Bahkan di kalangan malaikat memandang aku mulia. Mustahil, impossible. Maka didoakan seluruh malaikat, dia tak doakan untuk diri sendiri. Akhirnya Allah Ta'ala uji dan Allah Ta'ala menguji, ciptakan khalifahnya Nabi Adam AS dan disuruh sujud. Dan itu bermulanya dan juga terzahir warna wujud yang selama ini tersimpan dalam dirinya. Kenapa sekarang ini ujian datang, sekarang dia dengan orang lain. Kerana manusia itu kalau dia duduk seorang diri, biasanya ujian tak besar. Tapi apabila dia bercampur dengan masyarakat, di situ ujian datang. Dan apabila ujian datang, bukan bermakna kita tinggalkan masyarakat. Tidak. Hidup dalam masyarakat mendapati mereka dengan cahaya ketauhidan. Di sini letaknya rahsia ganjaran yang besar dan juga tingkatan darjat yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang iblis dibandingkan dengan Nabi Adam AS, sujud kepada Adam, warna wujudnya terkeluar, aku lebih hebat. Selama ini terpendam, sebelum ini tidak pernah terucap aku hebat, tidak, cuma dalam. Maka dengan dosa takabur itu menyebabkan kutukan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap iblis. Maka kisah ini diulang-ulangkan di dalam Al-Quran supaya umat Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran, pengajaran dan juga iktibar daripada kisah yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qurannya, supaya kita tidak
mempunyai mentaliti seperti mentaliti yang dimiliki oleh iblis. Kita tidak bersifat seperti sifatnya iblis. Kita tidak berakhlak seperti akhlaknya iblis, yang penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kesombongan, takabur, muncul dengan diri, ajaib. Ajaib dengan diri, masih merasa dirinya hebat, kagum. Dan keangkuhan itu melahirkan kedegilan dengan Allah SWT. Begitu degil, begitu besar bongkak, sehingga apabila dia disingkirkan Allah SWT daripada rahmatnya, dari mendapat kutukan dan laknat daripada Allah SWT, apabila dia tidak mahu menurut perintah Allah atau sujud kepada Nabi Adam AS, maka iblis yang penuh keangkuhannya mengatakan, fabi'izzatika la'aghwaytani la'ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan yang telah menyesatkan. Lihat bagaimana dia address Allah SWT. Langsung tidak ada. Langsung tidak ada. Kita benar Allah yang menyesatkannya, benar itu kudrat Allah, itu kehendak Allah. Tapi ada seorang makhluk kepada Tuhan, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan takdir terhadap apa yang telah ditimpakan ke atasnya. Tapi begitu biadabnya iblis kepada Allah SWT, engkau yang telah menyesatkan aku, dan demi engkau yang menyesatkan aku akan disesatkan anak-anak Adam. Aku. Bila seorang yang tawadhu, seorang yang sedar bahawa dirinya hamba Allah SWT, bila dia telah tersungkur dalam dosa, dia telah tersungkur dalam kesalahan, dia telah terlajak, maka terus bangkit untuk meminta taubat daripada Allah SWT. Ampun. Allah mengasihi kepada hamba dan menasihani kepada hamba. Apabila dia tersungkur dosa dan maksiat, kemudian dia bangkit terus menyesal dengan tangisan dan ma'azam untuk tidak melakukannya lagi, dengan 2 rakaat taubat. Ya Allah, bukalah pintu taubatmu kepadaku, ya Allah, terimalah ya Allah istighfar, ya Allah, berikan maghfirahmu wahai Allah, ya Allah, kumohon ya Allah pengampunanmu wahai Allah. Kalau tidak, aku termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Kalau tidak, aku termasuk orang-orang yang hina ya Allah. Kalau bukan kerana pengampunanmu wahai Allah. Itu hamba. Tetapi iblis tidak merealisasikan makna kehambaan tersebut dengan keangkuhan dan kesombongan. Wahai Tuhan yang menyesatkan aku bersumpah. Bersumpah. Apa yang disumpah oleh iblis? Aku bersumpah demi zat Kau yang menyesatkan aku akan sesatkan anak-anak Adam. Panjangkan umur aku. Angkuhnya aku. Panjangkan umur aku supaya aku dapat sesatkan banyak orang. Minta lagi daripada Allah, minta. Bukan minta doa keampunan, minta doa panjang umur supaya dapat sesatkan makhluk yang lain. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah utamkan perkataan iblis, tangguhkan umur aku sampai ke hari kiamat. Aku nak sesatkan satu persatu daripada anak Adam. Aku tak kira. Allah yang melihat hamba yang berdoa kepada walaupun iblis, yang harapannya untuk dikabulkan, Allah kabulkan. Walaupun dia iblis, walaupun dah dijauhi daripada rahmat Allah SWT. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, engkau termasuk daripada kalangan orang yang dipanjangkan umurnya sehingga hari kiamat. Maka bermulalah onar dan iblis. Allah Ta'ala rakamkan ini supaya kita faham keadaan kita di dunia ini, siapa musuh kita, supaya kita sedar apa yang berlaku, segala onar, segala kekacauan, segala peperangan, segala pembunuhan, permusuhan siapa, daripada mana ini terbit.
Nabi Adam AS juga tersungkur dalam kesilapan, tersilap dengan Allah, terlaku kesalahan dengan Allah. Adam, jangan dekat dengan buah. Kamu jangan dekat dengan pokok ini. Ini pokok larangan. Tapi digoda oleh iblis sehingga dia mendekati pokok larangan. Akhirnya tersilap, termakan daripada buah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Adam, aku sudah bagi tahu jangan dekat dengan pokok ini, jangan dekat pada buah ini. Tapi kamu masih dekat dan kamu masih makan buah ini. Turun, wahai Adam, turun. Turun ke dunia daripada sebaik-baik tempat, iaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tempat yang dalam keseromakan dan kenikmatan, surga Allah yang tidak ada kematian di dalam. Dihantar ke suatu tempat yang ada kematian di dalam. Kesalahan dan kesilapan Allah yang aturkan, Allah yang aturkan, Allah yang jadikan dia makan sebagai benar. Semua berlaku dengan kudrat Allah. Semuanya telah termaktub dalam Mahfuz, sudah termaktub dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Al-Quran. Sudah termaktub kitab-kitab tersebut di dalam. Dan takdir Allah bahawa Nabi Adam AS akan makan buah tersebut dan akan dicampakkan ke dunia. Dan Nabi Adam orang yang bermakrifat kepada Allah, orang yang mengenal kepada Allah, tahu bahawa perkara ini semua Allah yang aturkan. Benar, dia yang berkehendak untuk makan buah tersebut, tapi yang cetuskan kehendak tersebut itu adalah Allah. Sehingga dia tercampak daripada alam surga ke alam dunia. Dan pelajaran yang besar yang kita nak ambil daripada sini, bagaimana keadaan Nabi Adam apabila dia tercampak ke dunia. Adakah disalahkan takdir Allah? Adakah disalahkan Allah? Adakah disalahkan kehendak Allah yang menyebabkan dia makan kepada buah tersebut? Seperti mana yang dilakukan oleh iblis. Disalahkan Allah. Salahkan Allah yang membesarkan dia, salahkan Allah yang singkirkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Benar seseorang itu tersungkur dalam dosa dan maksiat. Tapi Allah ingin melihat bagaimana keadaan hamba itu setelah dia tersungkur dalam dosa dan maksiat tersebut. Jika hatinya itu gelap dengan keangkuhan dirinya dan tidak merasa dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak merasa Allah dalam dirinya, maka dia akan terus-menerus degil dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus-menerus dalam keadaan gelap dosa dan kemaksiatan. Tapi takdir seorang hati yang bercahaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia tersungkur dalam dosa dan maksiat, dia terus mengenal bahawa ada Tuhan yang Maha mengampunkan. Dia terus mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala, terus menuju kepada keridaan Allah, menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terus dengan kedegilan, meneruskan dengan kedurhakaan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dilakukan oleh iblis. Sudah ada tersungkur, lagi ditunjukkan keangkuhan untuk tunjukkan kedurhakaan kepada Allah. Bukan dia saja yang ingin masuk api neraka, dia ingin hasut kepada seramai mana manusia yang boleh menjadi golongannya untuk masuk sekali ke dalam api neraka Jahannam. Dan surah A'raf Allah SWT merekamkan apakah munajat Nabi Adam AS apabila tercampak daripada sebaik-baik tempat, iaitu syurga ke alam dunia yang penuh dengan ujian Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami, wahai Allah. Kami tak dapat menganiaya diri kami, wahai Allah. Ya Allah, kami yang bersalah, ya Allah. Kami yang telah melakukan kesilapan, wahai Allah. Kami yang lemah, ya Allah. Kami lemah dalam hawa nafsu kami, ya Allah, sehingga kami tersungkur dalam dosa dan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kami mengharapkan keampunan-Mu, wahai Allah. Kami mengharapkan dan mendampakkan rahmat-Mu, wahai Allah. Jika kalau bukan kerana rahmat dan maghfirah-Mu, lanakunanna minal khasirin, sudah tentu kami akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi, wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan sekali, dua kali didoakan.
berpuluh-puluh tahun jawapan taubat masih tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuluh tahun dengan tangisan, ya Allah, berdosa, ya Allah, berdosa. Riwayat mengatakan 40 tahun. Apabila turun ke dunia, mohon taubat, 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 taubat. Hingga suatu hari terdetik dan fikiran Nabi Adam AS bagaimana dia ingin dapat taubat daripada Allah. Maka difikirkan wasilah, perantaraan makhluk yang paling dekat, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam AS ingin bertawassul dengan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam AS fikir, siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah? Siapa makhluk yang martabat yang paling tinggi di sisi Allah? Maka difikirkan. Maka sehingga dia teringat pada suatu kalimah yang pernah dibaca ketika roh ditiupkan dalam jasad. Jadi boleh bernafas dan bergerak ke atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala, termaktub kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam AS mengatakan, siapa Muhammad ini? Tidak mungkin seorang yang martabatnya biasa namanya digantikan dengan nama Allah di atas tempat yang mulia, di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, yang keberkatan Muhammad ampunkanlah. Maka Allah mengatakan malaikat berkata, wahai Adam, daripada mana kamu tahu mengenai Muhammad? Maka Nabi Adam AS mengatakan, riwayat ini adalah dengan sanad yang hasan, dengan sanad riwayat jalur yang baik. Nabi Adam AS mengatakan, aku mengenali Muhammad ketika aku mendengar ke atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala, ketika roh ditiupkan ke dalam jasad tanahku, dan aku melihat termaktub di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin bahawa namanya yang digantikan dengan nama Allah di sebelahnya, maka dia adalah makhluk yang paling tinggi martabatnya, yang paling dikasihi, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Nabi Adam ketika di syurga setiap tahun, beliau juga melihat bahawa setiap tahun tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun di syurga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah mudah-mudahan kita semua dipilih untuk masuk ke dalam syurga Allah, dan kita akan melihat setiap tahun termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar jawaban kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, dengan perantaraan dengan Muhammad, benar apa yang kamu katakan, tidak ada manusia yang lebih tinggi darjatnya di sisi aku melebihi daripada martabat Nabi Muhammad SAW. Dan wahai Adam, kalau bukan kerana dia, aku tidak akan cintakan kamu. Kalau bukan kerana dia, aku tidak akan cintakan kamu. Bermakna kita ini semua adalah natijah daripada keberkatan Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah ingin mewujudkan dan mencipta Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala ciptakan kita. Dan antara ciptakan alam ini untuk berkhidmat kepada kita. Dari Quran mengatakan 7 petala langit dan 7 petala bumi kami ciptakan untuk kamu manusia. Maka manusia ini zahir dan wujud di alam dunia ini kerana Allah ingin ciptakan orang yang paling dikasihinya, orang yang paling dicintainya, orang yang paling hebat dalam ibadahnya, yang paling sempurna di dalam penyembahannya kepada Allah, yang paling sempurna pengenalannya kepada Allah, paling sempurna ma'rifahnya, paling sempurna cahayanya, yang paling sempurna sifatnya, yang paling sempurna akhlak, yang paling sempurna segala sifat-sifat dan juga kriteria ciri-ciri yang terpuji dalam dirinya. Maka kali itu Allah SWT ciptakan alam ini kerana Allah ingin zahirkan kekasihnya, Habibullah. Kalau bukan kerana Habibullah, kita tidak akan wujud di alam ini. Kalau bukan kerana Habibullah, bintang, langit, cakrawala, galaksi tidak akan tercipta sama sekali. Maka fahami kedudukan Nabi kita, Rasul kita, pemeluk kita, Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS setelah puluhan tahun. Kita mempelajari adab di sini, pelajari adab. Nabi Adam tak mengatakan, wahai Allah, bukankah kau yang memaklumkan aku dalam rumah mahfuzmu bahawa aku akan makan daripada pokok tersebut? Kau yang menghampirkan aku tidak ada kudrat, aku tidak ada tenaga daya upaya. Kau yang menggerakkan aku, kau yang memperjalankan aku,
Sehingga kau menggerakkan tangan aku mengambil buah tersebut. Kau yang meletakkan buah tersebut di dalam mulut aku. Kenapa aku dihukum sehingga berada di alam dunia ini? Ada sakit, ada tua, ada kematian. Nabi Adam tidak mengatakan sedemikian. Kerana beliau adalah seorang Nabi yang beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dirakamkan di dalam Al-Quran. Wahai Allah, Zat yang memberi aku makan, yang memberi aku hidup, dan yang memberi aku kematian. Wahai Zat yang memberi aku makan dan yang memberi aku minum. Wahai Allah, apabila aku sakit, Engkau lah yang menyembuhkan. Dapatkah kita bezakan? Dapatkah kita dapat bezakan bagaimana intonasi bertukar apabila datang kepada sakit? Ya Allah, Engkau lah yang menghidupkan aku, Engkau lah yang mematikan aku. Mematikan adalah sesuatu yang diingin oleh para Nabi, kerana ia adalah ketupat kekasih dengan kekasih. Engkau lah yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Engkau lah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Apabila aku sakit, Engkau yang sembuhkan aku. Apabila aku, siapa yang pakai sakit? Allah pakai sakit kepada bukan patutnya kepada Allah yang memberi aku sakit dan memberi aku kesembuhan. Sepatutnya demikian, seperti daripada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberi aku hidup, memberi aku mati, memberi aku makan, memberi aku minum. Apabila aku sakit, Engkau yang sembuhkan aku. Beliau tidak mengatakan engkau yang sakitkan aku, Engkau yang sembuhkan aku. Tidak. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Engkau yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim faham bahawa sakit daripada Allah SWT, tapi dia ingin meraihkan adab sebagai seorang hamba kepada Allah SWT. Dia disebabkan sakit itu kepada dirinya, bukan kepada Allah SWT. Walaupun hakikatnya datang daripada Allah, tapi dengan kelemahan dirinya, mungkin dengan ada kesalahan dirinya, sehingga sakit itu datang. Bahawa yang sifat daripada Allah, yang itu dia disebabkan kepada Allah. Jika kita lihat seluruh para Nabi menajak mereka, demikianlah adab mereka kepada Allah SWT. Jadi tidak akan menjalankan takdir Allah SWT. Ini ramai manusia yang apabila dia tersungkur dan dosa dan maksiat, disalahkan Allah. Engkau lah yang menyebabkan aku berdosa. Engkau lah yang letakkan aku dalam mahfuz aku pemaksiat. Aku berada dalam keadaan gelap. Soalnya yang sedemikian hatinya semakin keras dan gelap, tidak akan mudah berputus asa daripada Allah. Dia berputus asa, sudah mungkin aku ini memang termaktub daripada kalangan ahli neraka. Akhirnya aku ini memang termaktub daripada ahli celaka. Dan tak ada harapan. Dia mudah putus asa daripada rahmat Allah SWT. Putus asa daripada rahmat Allah adalah penyakit hati yang antara yang tertinggi, yang paling dahsyat di sisi Allah SWT. Putus asa daripada rahmat Allah. Dan seorang yang berputus asa daripada rahmat Allah bermakna dia tidak kenal Allah SWT. Dia tidak merasa Allah, tidak merasa Allah dengan rahmat, tidak merasa Allah dengan kasih sayang, tidak merasa Allah dengan cinta yang meliputi segalanya. Setiap daripada relung pembuluh darah kita, setiap daripada nadi kita, setiap daripada degupan jantung kita, segalanya dalam rahmat Allah SWT. Kalau tidak, ia tidak akan wujud, ia tidak akan bergerak. Allah yang menggerakkannya. Setiap darah yang mengalir, Allah yang mengalirkannya. Rasa Allah di situ. Kalau kita rasa diri kita yang teguhkan jantung itu, tidak, maka sandarkan semuanya pada Allah. Kita akan lihat bahawa hati yang sedemikian akan sentiasa percaya dan menyaksikan Allah SWT. Tapi untuk merasai Allah, kita perlukan ilmu. Kita perlukan ilmu sebagai bekal kepada kita untuk bagaimana merasai Allah. Dan ilmu itu syariat yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Cahaya itu datang generasi kepada generasi, sehingga ia datang secara berantaian bersanad kepada kita. Yang pada tengah alam ini untuk kita lihat, untuk kita tafakkur, untuk kita renung kejadian, supaya kita kenal Allah SWT.
Zat Allah adalah suatu tempat larangan untuk kita berfikir. Zat Allah dilarang untuk kita mengimajinasikan. Dan sebuah riwayat mengatakan jangan berfikir mengenai zat Allah, tapi berfikir bertafakur mengenai kejadian Allah SWT. Kerana kejadian ini adalah cerminan daripada sifat dan juga perbuatan Allah SWT. Segalanya adalah manifestasi daripada kebesaran Allah, daripada sifat jamal Allah, iaitu sifat indah Allah, daripada sifat jalal Allah, iaitu sifat perkasa Allah, daripada sifat kamal Allah, iaitu sifat kesempurnaan Allah, daripada sifat azim Allah, daripada sifat kehebatan Allah SWT. Maka setiap situasi dan setiap makhluk yang berada di atas dunia ini, setiap sesuatu adalah penjelmaan ataupun penzahiran ataupun cerminan pantulan daripada sifat Allah SWT. Maka untuk sesuatu itu mengenal Allah, maka dia mengenal alam ini. Dan alam ini tidak ada yang paling sempurna melebihi daripada manusia. Maka kenal manusia, kenal diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Allah. Kenal diri, kenal hati kita, kenal roh kita. Tak tahu dari mana roh kita, apa yang ada dalam hati, apa yang patut kita usahakan dengan hati. Hati itu Allah ciptakan untuk apa? Untuk rasa dunia atau untuk rasa Allah? Untuk rasa makhluk atau untuk rasa Khaliq? Untuk rasa kejadian atau untuk rasa pencipta kejadian? Hati kita adalah terlalu mahal. Allah ingin hati tersebut hanya untuk Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqsudi. Wahai Allah, hanya engkau sahaja maksud itu dalam hati. Tujuan, matlamat akhir, itu semua ada dalam hati. Ya Allah, engkau Wallahu ahad. Engkau saja yang kami inginkan. Wa ridha matlubi. Yang ridhamu yang aku tuntut. Maka seseorang yang melihat alam ini dengan cahaya ilmu ini, maka dia akan memahami dan menyadari bahawa seluruh yang terbentang di alam buana ini adalah merupakan penceritaan Allah mengenai dirinya. Bukan untuk menceritakan makhluk, untuk menceritakan diri, mencerita Allah. Cerita Allah, bukan cerita diri kita. Kita datang ke masjid, kita datang ke rumah Allah. Ada di luar sana ada orang yang bermaksiat, ada di luar sana ada orang yang sedang mati, kita sedang hidup di sini. Allah nak ceritakan tentang dirinya, bukan nak ceritakan makhluk tu hidup, mati dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan tersangkut di makhluk, kita akan tersangkut di dunia, kita akan sampai tembus kepada Allah SWT. Pandangan kita hanya pandangan dunia. Oh, dunia. Oh, dia mati sebab dia sakit jantung. Oh, dia tersangkut di situ. Benar, itu asbab. Allah jadikan asbab-asbab. Tapi Allah jadikan asbab bukan untuk kita memandang kepada asbab, tapi untuk memandang kepada musabbibul asbab. Kepada siapa yang ciptakan asbab tersebut. Kemana hati bersandar, kemana hati berpaling, kemana hati pergi. Ilah yang dinamakan sebagai ilah, apabila sesuatu berlaku, kemana kiblatnya? Itu ilah. Al-ilah. Ada sesuatu datang, situasi, fenomena datang kepada kita, kemana ada tujuh hati pergi? Soalan yang pergi kepada Allah. Ilah itu tempat tujuan hala tujuh hati. Al-ilahu tempat tujuan hala tujuh hati. Itu namanya al-ilah. Ar-Rabbu yang memelihara, Rabbul Alamin, yang memelihara alam, yang menjaga alam, yang memupuk alam, yang menumbuhkan alam, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu semua terkandung dalam makna Rabb ataupun rububiyah. Rububiyah. Ilah, mana hati tujuh itu uluhiyah. Maka seorang yang merasakan dirinya itu, kalau ciptakan cerita untuk dirinya, sekali lagi kita
katakan itu punca orang akan datang sifat aku dalam diri, sifat sombong. Kerana dalam masa ini cerita dia, perjalanan hidup dia yang hebat, kronologi hidup dia yang hebat, dia yang bagus, dia yang abdal. Tetapi apabila seseorang memandang segalanya itu adalah Allah yang menceritakan dirinya, maka dia akan memandang Allah dalam setiap gerakan dia, setiap gerak dirinya, setiap tanduknya, setiap perbuatan manusia. Jika seseorang itu melihat orang yang datang mencemuhnya, yang datang mengganggunya, jika dia hanya melihat makhluk itu yang mengeluarkan kata-kata cemohan atau pencelaan, maka kita sering takut dengan makhluk tersebut. Kita hanya merasa makhluk, kita tidak merasa baik, tidak merasa Allah. Tapi seorang yang merasa Allah, maka dia akan faham bahawa orang ini dia bergerak dengan pergerakan Allah. Allah yang menggerakkannya. Pergerakan itu milik Allah. Apa yang diputulkan oleh lidahnya, Allah yang memperputulkannya, Allah yang memperjalankannya sedemikian. Maka apabila dia faham bahawa Allah yang menggerakkannya, pasti ada hikmah dan rahsia yang dia tidak faham. Kini ini bukan bergerak daripada yang lain, dia bergerak daripada kuasa Allah SWT, daripada ketentuan Allah SWT. Maka seseorang yang melihat dan memandang dengan cahaya tauhid yang sedemikian, maka dia akan menghadapi dengan akhlak Muhammadiyah SAW. Apakah akhlak Muhammad SAW? Dia akan mudah memaafkan, dan dia akan mendepani dan juga menyantuni orang yang memusuhinya dan orang yang melawannya dengan akhlak yang baik. Bukan dengan tengking, bukan dengan sifat marah juga, marah dengan marah, api dengan api, keburukan dengan keburukan, kejahatan dibalas kejahatan, kekerasan dibalas kekerasan, kekasaran dibalas dengan kekasaran. Itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka siarah Nabi SAW, kita akan lihat bagaimana Rasulullah menepati dengan musuh-musuh. Perempuan Yahudi Khaybar meletak racun di makanan jamuan Nabi SAW. Pada sahabat ini membereskannya, Rasulullah SAW mengatakan, maafkan. Lelaki yang menyihir Nabi SAW, malaikat Jibril azab turun, si Quran itu menyihirkan. Malaikat, para sahabat mengatakan, biar kami bereskan lelaki tersebut, aku maafkannya. Ini bukan celaan cemohan lagi, ada yang cepat membunuh, dimaafkan Nabi SAW. Fudail yang asalnya ingin membunuh Nabi SAW, akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ada apa dalam baju itu? Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Dia asalnya munafik asalnya, ikut-ikutan ikut tawaf, dia ingin membunuh Nabi SAW. Dalam pakaiannya ada pisau. Rasulullah mengatakan, ada apa dalam baju? Tidak ada apa-apa, Rasulullah ingin menyakiti Allah. Mereka berjalan. Ada apa dalam pakaian? Tidak ada. Padahal pisau dah siap sedia. Kemudian Rasulullah letakkan tangannya di dadanya dan berdoakan. Terus hilang niat untuk membunuh Nabi SAW, hilang, dan dia terus menjadi mukmin yang baik. Nabi SAW dan Syama'in mengatakan bahawa beliau tidak pernah mengambil balasan dendam terhadap apa sahaja yang dilakukan kepada pribadinya. Mengenai pribadi Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW mengharapkan dirinya untuk membalas dendam terhadap perkara tersebut. Kerana akhlak Nabi Muhammad SAW adalah sentiasa memaafkan orang yang mencederanya, orang yang mencemuhnya, orang yang meludahnya, orang yang meletakkan bangkai unta ke atas Nabi SAW ketika dia sujud. Nabi SAW kata, maafkan, jangan sesama sentuh dia. Suatu peristiwa seorang lelaki yang datang dalam Masjid Nabawi dan merenggut leher Nabi SAW yang keras. Sayyidina Umar Al-Khattab datang dengan pedangnya. Ya Rasulullah, dia diizinkan aku untuk bereskannya. Jangan, wahai Umar, kita selesaikan dengan baik. Dan ini aku tidak ajarkan, wahai Umar, keburukan, kejahatan, kekasaran dibalas kebesaran. Ini bukan apa yang aku ajarkan. Kami memerlukan sesuatu yang baik, dibalas keburukan, kekasaran ini yang baik, wahai Umar. Ini tarbiyah Nabi SAW, tarbiyah para sahabat. Dan dimaafkan
lelaki tadi yang tarik leher Nabi SAW dan rentak pakaian dengan kasar. Dan Rasulullah SAW mengenakan denda terhadap Sayyidina Umar kerana dia meneruskan pedang kepada lelaki tadi. Sayyidina Umar ingin membela Rasulullah SAW, membela Nabi yang amat dicintainya, yang sekarang ini sedang berada di atas dan runtutan yang kuat. Kena riwayat mengatakan bunyi daripada leher Rasulullah kena kuat riwayat mengatakan ingin membela daripada Sayyidina Umar. Pedang itu terus Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, aku ajarkan kebaikan, membalas kebaikan kepada keburukan. Wahai Umar, nasihat dia untuk minta tagih hutangnya dengan baik dan katakan kepada aku untuk lunaskan hutangnya dengan baik. Rasulullah mengetahui bahawa hutangnya ada 3 hari lagi baki. Tak bagi dia salah tak mengatakan kenapa tak datang lagi 3 hari, tidak. Rasulullah mungkin anggap dia memerlukan pada ketika itu. Tapi inilah cara dia menagih hutang itu dengan cara yang kasar, keras. Rasulullah SAW menghadapinya dengan cahaya tauhid. Dia mengetahui yang datangkan lelaki itu Allah, yang menyebabkan tangannya itu merenggut Nabi SAW dengan kudrat Allah. Maka dia maafkan. Dan kamu, wahai Umar, kamu bayar denda sekian-sekian dirham, dan boleh jadi urusan pedang kamu tadi menggertak hati. Masih ada masa lagi untuk Rasulullah SAW tidak emosional dan bersifat balance untuk menyedari bahawa mungkin ada perasaan gerun di dalam hati Yahudi tadi terhadap penulisan pedang daripada Umar Al-Khattab. Wahai Umar, denda terhadap kamu. Marhaban labaik ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar membayar denda. Dan akhirnya lelaki Yahudi tadi masuk Islam dan akhlak Rasulullah SAW. Seorang datang kepada Nabi Isa mengatakan ada orang mencemuh kamu, mencela kamu. Maka Nabi Isa AS mendoakan kebaikan untuknya. Maka orang itu bertanya, kenapa didoakan kebaikan? Dia mencemuh kamu, mencela kamu, fitnah kamu, mengumpat kamu, mengata kamu bermacam-macam, menjatuhkan air muka kamu, menjatuhkan air, mengaibkan kamu. Kenapa kamu doakan kebaikan untuknya? Maka Sayyidina Umar, Nabi Isa AS menghadapi orang tersebut dengan cahaya tauhid. Dia mengatakan bahawa yang gerakkan bulan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada hikmah dan rahsia. Tidak perlu untuk dibalas dengan keburukan. Maka dibalas dengan kebaikan. Wahai Allah, berikan kebaikan kepada orang tersebut, tambahkan nikmat kepadanya, wahai Allah. Berikan dia taufik dan hidayah, wahai Allah. Ya Allah, berikan cahaya kepadanya, wahai Allah. Bantu dia dalam segala urusan, ya Allah. Dan seluruh keluarganya, ya Allah, terbantu, ya Allah. Kenapa wahai Ruh Allah, Nabi Allah Isa, kenapa kamu doakan kebaikan untuknya? Dia bukan buat baik pada kamu. Dan Nabi Isa AS mengatakan, kullun yunfiqu bima 'indah. Setiap orang itu membelanjakan sesuatu apa yang dimiliki. Sesuatu boleh membelanjakan sesuatu yang apa yang dimiliki. Dia tak boleh belanja sesuatu yang bukan jadi milik. Maka saya memiliki doa yang baik, maka saya doakan yang baik walaupun dia buat jahat pada saya. Dan dia ada kata-kata nista, kata-kata celaan. Dia memiliki perkara tersebut, maka dia belanja saya dengan kata nista itu. Tapi untuk membalas kata-kata nista dengan kata-kata nista yang lain, saya tidak ada. Saya tidak memiliki perkara tersebut. Keburukan dibalas keburukan, saya tidak ada. Saya tidak memiliki, tidak mempunyai. Kejahatan dibalas kejahatan, saya tidak mempunyai. Jadi saya tidak boleh belanja, saya tidak boleh spend something yang I will possess. Apa yang saya miliki, itu yang saya boleh belanjakan. Saya tak boleh belanja. Saya belanja awak, saya bagi awak mikrofon. Tak boleh, saya tak boleh belanjakan perkara ini pada awak, sebab ini bukan milik saya, ini milik surah Al-Husna. Ini phone saya bagi awak. Boleh, sebab ini milik saya. Maka seseorang itu apabila dia memiliki hati yang baik, maka dia akan belanja manusia dengan perkara kebaikan. Demikian para Nabi, para Ahlullah mendepani dengan situasi, dengan kesabaran, dengan redha, dengan tawakal, dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia tidak merunut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana merunut tanda dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia merunut, dia komplain, dia protes Allah Subhanahu wa taala di atas ketentuan yang buruk di atasnya. Bagi dia ketentuan yang buruk, bagi Allah itu yang baik. Sebab Allah Al-Bar yang maha baik, dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada kamu. Yang menjadikan sesuatu itu baik atau buruk, bagaimana pandangan manusia terhadap perkara tersebut. Sakit, penyakit itu kita nampak seperti buruk, tapi bagi Allah ini baik untuk kita. Untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beringat, untuk kita tersandung, untuk kita fikir bahawa sakit ini adalah adik kematian, suatu hari kita akan mati dan sebagainya. Peringatan buat kita. Kerana ujian yang datang kepada kita adalah untuk mematangkan kita, untuk mendisiplinkan hati kita, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan di situasi tersebut. Maka demikian, seseorang itu dihantar di atas dunia ini dengan bermacam-macam ujian. Jika seseorang bertanya, kenapa hidup saya ini banyak ujian? Habis satu ujian, datang ujian yang lain. Habis satu ujian, datang ujian lain. Dan ujian yang ini tak habis lagi, datang ujian yang lain. Ujian yang ini tak habis lagi, datang ujian yang lain. Kerana bertindih-tindih ujian. Maka katakanlah kepada hati tersebut bahawa ini memang tempat ujian. Jika tidak ada ujian, tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ujian, tempatnya itu namanya Al-Jannah. Al-Jannah namanya. Jannah itu ada namanya Al-Na'im, ada namanya Al-Firdaus, ada namanya Jannatul Adn, bermacam-macam jannah. Di situ tidak ada ujian. Tidak ada musibah, tidak ada malapetaka, tidak ada bencana, tidak ada ujian daripada isteri, tidak ada ujian daripada suami, tidak ada ujian daripada anak-anak, tidak ada ujian daripada mentua, tidak ada ujian daripada menantu, tidak ada ujian daripada adik-beradik, tidak ada ujian daripada sepupu sepakat, tidak ada ujian daripada rakan-rakan sejawat, rakan sepejabat, tidak ada ujian daripada kawan-kawan, tidak ada ujian daripada jiran sebelah dan yang sebelah sana dan yang depan yang duduk atas, tidak ada ujian daripada bos, tidak ada ujian daripada majikan, tidak ada ujian daripada pekerja, tidak ada ujian daripada orang bawahan kita, tidak ada. Itu namanya syurga. Tapi di dunia ini Allah memang ciptakan kita untuk diuji. Yang kamu mengatakan kamu orang yang beriman sehingga kamu diuji. Allah Taala kata dalam Quran, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kami ciptakan kehidupan dan kematian untuk uji kamu. Maka semua yang datang, setiap situasi, sama ada senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, ujian berat ataupun ujian mudah, ujian ringan, segala itu adalah bentuk ujian daripada Allah untuk tes hati kita. Bagaimana penghadapan hati kita kepada Allah, sama ada syukur ataupun sabar, sama ada ia reda ataupun tawakal, ataupun dia marah, protes, putus asa daripada rahmat Allah, ataupun apabila Allah memberikan nikmat kepadanya, adakah dia takabur, adakah dia merasa ujub. Segala ini adalah ujian, dan ini ujian hati kita. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan hati. Perjalanan ini adalah perjalanan rohani, bagaimana hati kita dibersihkan daripada segala macam tabir. Hijab dan ujub itu adalah tabir, takabur itu adalah hijab, sombong, riak itu adalah pendinding daripada mata hati kita merasai Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk merasai Allah? Ini adalah daripada hadis sahih yang dinamakan sebagai hadis Jibril, di mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perbualan yang berlaku di antara mereka mengajarkan apakah tonggak dan juga asas agama kita. Dan hadis Jibril mengajarkan kepada kita bahawa agama kita terdiri di atas 3 rukun agama, 3 tonggak pasak yang penting. Yang pertama sekali iman, ia berkaitan dengan tauhid. Yang kedua Islam, ia berkaitan dengan syariat, perjalanan syariat. Yang ketiga tasawuf, yang ketiga ihsan, ia berkaitan dengan ilmu tasawuf. Kerana itu Imam Ghazali mengatakan 3 ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Dan apa itu ihsan?
definisi ihsan yang diberikan oleh Nabi SAW, dan ini adalah rukun agama yang perlu dicapai oleh setiap manusia. Di sini dalil, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud beribadah? Itu kamu merealisasikan makna kehambaan itu. Makna kehambaan zahir dan batin. Dan dalam keadaan mana kamu beribadah, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan seolah-olah di sini kerana menyaksikan Allah bukan dengan mata kepala tetapi dengan mata hati. Mata hati dapat menyaksikan Allah. Di situ yang kita namakan sebagai merasai Allah Subhanahu wa taala. Merasai Allah. Kita lihat, kita dapat datang, kerana kita dapat merasai Allah dengan sifat rahmatnya, sifat kasih sayangnya yang meliputi kita, yang bersama dengan kita. Kalau bukan kerana rahmatnya yang meliputi kita pada ketika ini, kita tidak akan berada dalam rumahnya, kita berada dalam majlis yang penuh dengan laba, dengan kerekaan dan kealpaan, yang penuh dengan dosa dan maksiat di luar sana. Bukankah ini rahmat Allah? Maka setiap sesuatu ada penzahiran nama Allah yang patut kita faham. Apabila kita makan, Allah zahirkan namanya Ar-Razaq, sifatnya yang maha memberi rezeki, sifatnya yang maha menjaga, memelihara kita sehingga kita dapat terus hidup. Hatta kita wujud, kita hidup pada ketika ini, Allah setiap saat menzahirkan namanya Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Setiap saat, setiap detik kita tidak terpisah daripada namanya, tidak terpisah daripada sifat perbuatan Allah SWT. Kerana yang menghidupkan kita Allah, yang menggenggam roh kita, nyawa kita, yang mengalirkan darah kita, yang mempertutupkan jantung kita, yang mendengungkan nadi kita adalah Allah. Saksikan itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita tidak ada daya upaya dan tidak ada tenaga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada tenaga sedikit pun kecuali dengan Allah. Maka kita hidup ini, kita nak hidup dengan billah, dengan Allah itu sentiasa hadir dalam hati kita. Kita akan solat sebentar lagi. Kita akan solat dengan lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi, niat. Nawaitu usalli fardal isya'i 4 rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala di dalam niat tersebut bukan hanya pada niat ketika takbiratul ihram saja, tapi makna lillah itu dan seluruh ini adalah disertakan pada seluruh sembahyang kita. Benar dalam fiqh sah kalau hanya dihadirkan lillahi ta'ala, itu maknanya ketika takbiratul ihram. Tapi dalam ilmu tasawuf, ini adalah hukum qalbi yang sentiasa kena ada dalam diri manusia, lillahi ta'ala. Kerana kalau bukan lillahi ta'ala, dia akan jadi linnas. Apabila manusia dia sembahyang tidak hadir makna lillahi ta'ala untuk Allah, maka dia sembahyang untuk manusia, untuk pamer pada manusia, untuk riak pada manusia, supaya manusia tahu dia datang solat, dia adalah orang baik, supaya orang tahu dia orang surau, supaya orang tahu dia orang masjid dan sebagainya. Apabila seorang sentiasa hadir makna lillah, maka dengan itu dia akan hadir makna billah. Dia tidak dapat sembahyang kecuali Allah yang sembahyangkan dia, Allah yang solatkan dia. Apa maksud Allah yang mempersolatkan dia? Allah yang letak tenaga, Allah yang dengan kekuatannya, kekuatan yang bersama dengan kita, dan kita bersama dengan kekuatan Allah, sehingga kita dapat rukuk, kita dapat sujud, kita dapat qiyam. Bermakna Allah yang memperrukukkan kita. Maka saksikan Allah yang memperrukukkan kita, saksikan dan rasai Allah yang mempersujudkan kita, Allah yang memperkiamkan kita, Allah yang mempersolatkan kita. Bukan tenaga daya upaya kita, tapi billah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita hakikat apa yang kita bicarakan ini, sehingga kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Hidup kita adalah lillah dan billah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, ibadah aku, takarrub aku, mati aku, dan juga hidup aku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di atas dunia ini kehidupan yang hadir di dalamnya makna lillah, billah, ma'allah, ilallah, lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan dan menjulurkan kita untuk menuju kepada dia. Mudah-mudahan Allah SWT dengan cahaya ketauhidan tersebut memberi kesan kepada akhlak kita, sehingga akhlak dan sifat kita mencontohi kepada Urwatul Hasanah
yaitu Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah pedoman dan contoh yang terbaik untuk kita hidup, untuk kita jalani kehidupan kita di atas dunia ini, yang mana kebaikan, keburukan dibalas dengan kebaikan, dan kemaafan sentiasa diberikan kepada manusia lain. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh amal baik kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan seluruh kesalahan dan kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan seluruh dosa dan maksiat kita kepada kebaikan dan pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kita berharap untuk dikurniakan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.